Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahman nabi wasi'a. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung kembali kuliah berkenaan dengan ilmu tajwid pada halaman muka surat 172. Contoh satu perkataan alif lam mim. Tuan-tuan perempuan yang dihormati sekalian, kita dalam membicarakan berkenaan dengan mad lazim. Mad lazim yang berkaitan dengan huruf ataupun dinamakan mad lazim harfi. Mad lazim ada dua, mad lazim kalimi dan juga mad lazim harfi. Apa dia mad lazim? Iaitu mad, huruf mad, alif, waw ataupun ya, lazim, iaitu selepas pada huruf mad tu huruf bertanda sukun. Bertanda sukun. Dan sukun tu ada sukun yang asal. Asal ataupun mendatang. Mendatang. Okey, kita sekarang ni masuk dalam tajuk mad lazim harfi. Pada minggu lepas kita membicarakan apa itu mad lazim harfi. Iaitu mad lazim yang disebabkan huruf. Dia ada mad lazim tu berlaku pada huruf sahaja, iaitu pada sebutan nama huruf tu. Contoh macam huruf lam. Huruf lam. Satu huruf je, lam. Tapi kenapa dikatakan mad lazim? Kalau lam, kita kata lam je lah. Kenapa mad lazim? Mad lazim ni kita kena baca panjang 6 harakat. Tu. Satu mad lazim. Lazim ni tanda sukun, maksudnya apabila huruf mad bertemu dengan sukun selepas dia kena baca dengan 6 harakat. Sekali lagi. Okey, mad lazim, apa dia mad lazim? Iaitu huruf mad bertemu dengan selepas dia huruf yang bertanda sukun, maka dibacakan dengan 6 harakat. Harfi iaitu huruf. Huruf. Contohnya huruf lam. Sebenarnya ada 8 huruf. Jadi lam ni kenapa kita kata dibaca dengan 6 harakat, sedangkan di huruf lam saja? Kenapa dibaca dengan 6 harakat? Jadi dekat sini ejaan dia, nama huruf tu kita baca dengan nama huruf lam. Jadi la tu kena baca dengan 6 harakat. Sebab huruf lam ni kalau kita eja dia dalam bahasa Arab, lam, alif, mim. Lam bari atas, alif tu huruf mad, kemudian mim mati. Jadi dia ada 3 huruf kat situ. Oleh sebab itu lam itu dibaca dengan 6 harakat. Jadi sebenarnya mad lazim harfi ni dia duduk dalam kategori huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong, yang mana dia ada pada sebahagian surah, sebahagian awal surah. Macam mana kita nak kenal huruf tersebut tidak mempunyai baris? Dia tidak ada baris atas, tidak ada baris bawah, dan tidak ada baris hadapan. Dan macam mana kita mengenali huruf mad lazim harfi?
iaitu huruf tersebut dia ada 8 huruf. Okey, nak hafal boleh. Okey, kalau tak nak hafal pun ingat di atas huruf tersebut ada tanda misai. Kan? Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim kan. Alif Lam Mim tu tanda tu ada dekat atas lam dengan mim tu dia ada misai. Itu menandakan bahawa huruf lam dan mim tu adalah mad lazim harfi yang dibaca dengan 6 harakat. Kalau nak hafal pun bagus. Siapa sini dah hafal? Hafal dah? 8 huruf. Dia ada rangkai kata, rangkai kata kan. Naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Okey, nun qaf sad ain sin lam kaf dengan mim. Boleh tengok dalam muka surat sebelum tu 170 tu dia ada. Itu 8 huruf. Huruf muqatta'ah yang dibaca dengan 6 harakat. Di sebelah huruf muqatta'ah tu ada 3. Yang pertama baca 6 harakat, ada 8 huruf. Tadi naqasa asalukum. Yang kedua dibaca dengan 2 harakat. Dibaca dengan 2 harakat. Ada 5 huruf. Hayyun tohara. Haya tohara. 5 huruf saja. Tak hafal tak apa, tanda dia huruf tersebut tidak ada misai. Contohnya Yasin. Kalau tengok huruf ya tu dia tak ada apa tanda kosongnya. Dia misai tak ada, baris atas tak ada, baris bawah tak ada, baris depan tak ada, mati tak ada, semua tak ada. Semata-mata huruf ya. Maka ketika tu ya tu kena baca dengan 2 harakat. Jangan baca 1 harakat. Jangan baca Yasin, salah. Baca Yasin 2 harakat. Kalau Quran dulu dia letakkan alif kecil, tapi Quran sekarang dia tak ada, dikosongkan. Dia huruf ya saja. Jadi ada 5 huruf. Ya, hayyun, ha pedas, hayyun, ha pedas, ya, ta, huruf ta dengan ha bulat, ha simpul dan juga ra. Contohnya contoh ta dengan ha, taha. Tu. Ta dengan ha tu kalau kita tengok dalam Quran tak ada. Tak ada alif. Tak ada alif. Tapi kena baca 2 harakat. Pembicaraan tentang huruf muqatta'ah yang 2 harakat tu sebenarnya kita dah belajar pada hukum mad asli. Dalam kategori mad asli harfi. Sebab apa mad asli? Sebab dia baca 2 harakat saja. Dia baca 2 harakat saja. Okey. 6 harakat, 2 harakat dan yang satu lagi tiada harakat. Okey, tiada harakat ada 1 huruf iaitu alif. Alif tak ada harakat. Kita baca alif lam mim. Jadi alif tu tak ada harakat. Jangan pandai-pandai pula kita buat alif lam, salah. Ataupun alif, tak boleh. Tak boleh. Alif dia tak ada harakat. Jadi kena ingat 3 tu. Jadi jumlah kesemuanya huruf muqatta'ah 8, 5, 13 campur 1 ada 14 huruf kesemuanya. 14 huruf. Itu kalau dalam kategori huruf muqatta'ah. Cuma yang ni dipecahkan ikut harakat. Jadi dalam buku ni dipecahkan huruf muqatta'ah tu mengikut harakat. Harakat yang 2 harakat tu dah lepas dah. Yang sekarang ni pada membicarakan yang 6 harakat. 6 harakat. Itu ulang kaji lah. Okey. Kita tengok contoh. Contoh yang pertama, perkataan alif lam mim. Okey, yang pertama huruf alif. Dia ada 3 huruf. Alif, lam, mim. Huruf alif dibaca pendek secara lafaz dengan mengejanya alif tanpa sebarang mad. Okey, alif. Kena baca alif, bukan alif.
Kan? Alif bahasa Melayu. Arab alif, ali, alif, bukan alif. Ada beza kan? Dengar balik. Alif, alif. Ali, ale. Ali, ale. Melayu, ale. Alif. Bukan alif. Alif. Cuba sebut. Alif. Alif. Satu lagi alif. Alif salah. Bukan alif Alif huruf A, bukan huruf P, bukan alif. Alif tu kawan kita. Kawan kita tak apa alif. Walaupun nama dia Alif kan. Tapi dalam baca Quran tak boleh. Kena baca alif. 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 Jadi nak praktis dia buat macam ni dulu. Ali, 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 alif. Cuba. Ali, 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 alif. Dengan Ali Ali jadi Ain pula. Tu Ali tu lain kan. Sayyidina Ali tu Ain. Alif. Jangan alif, bukan ale. Sebab kita Melayu kita banyak guna ro'i. Kan? Tak ada dia huruf I. Dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran tidak ada huruf I. Dan dalam surah Al-Fatihah contohnya alaihim, selalu sebut kan, alaihim, bukan alaihim. Alaihim Melayu, alaihim Arab. Alaihim, bukan him. Jadi banyak ejaan bahasa Arab kita melajukan sehingga kan kita terbawa-bawa dalam bacaan Al-Quran. Itu kena hati-hati. Contoh mudah bin kan, bin kan. Ilmi hadis bin Muhammad. Kan kita sebut bin kan. Bin. Tapi kalau eja dia B-I-N, bin. Bin. Bukan bin. So kena hati-hati. Okey, baik. Yang kedua huruf lam. Lam adalah mad lazim harfi musaqqal. Pada minggu lepas kita pecahkan mad lazim harfi ni yang berkaitan huruf ni ada dua. Pertama mukhaffaf, yang kedua musaqqal. Mukhaffaf dia tidak diidghamkan. Musaqqal diidghamkan. Ni kita tengok. Dikata kat sini lam ni mad lazim harfi musaqqal. Maknanya diidghamkan. Idgham macam mana pula? Kan? Macam mana boleh idgham ni? Sedangkan dia huruf lam je. Lepas tu lepas pada dia mim. Macam mana boleh idgham? Kan lam dengan mim tak sama. Kalau nak idgham mesti lam dengan lam ataupun lam dengan ra. Kan? Kita tengok kat sini. Ia mesti dibaca secara lam. Dibaca secara lam pada lafaz iaitu lam. Jadi huruf lam tu baca dengan nama huruf tu iaitu lam, bukan la. Bukan alama, salah. Nama huruf lam. Kemudian dengan kadar panjang 6 harakat. 6 harakat ni yang bunyi la tu. Lam. La tu yang bunyi 6 harakat. Bukan kesemua lam tu bunyi harakat, tak. Yang bunyi la tu yang 6 harakat. Ni takut kadang-kadang salah faham. Kadang-kadang ada student pelajar saya tu dia baca lam, kata tak cukup 6 harakat. Ni ustaz 6 harakat. Lam. Kat mim tu sekali 6 harakat. Tak. Dia yang bunyi la tu yang 6 harakat. Bukan sekali dengan mim. Mim tak. Jadi kenapa dibaca dengan 6 harakat? Kerana terdapatnya huruf mad yang bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf. Dia bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf. Mana sukun asli pada mim tu? Mim tu adalah sukun asli. Dia ada dua sukun ni. Sukun asli, sukun ni tanda mati. Ada sukun asli dan sukun yang arad, yang mendatang. Sukun asli ni kot mana-mana pun memang ada. Sukun tu tak boleh berubah. Dia wakaf ke wasal ke memang ada. Tapi sukun arad dia ada kalanya ada kalanya tak ada.
Ada kalanya dia ada sukun tu ketika dia berhenti, waqaf. Kalau wasal dia tidak ada. Contohnya mad lazim kalimi kan. Mad lazim kalimi tu bukan mad arid li sukun. Mad arid li sukun tu adalah sukun yang arad. Ketika dia waqaf baru dia ada sukun tu. Tapi kalau dia sambung tak ada, hilang sukun tu. Itu sukun arad. Kat sini sukun asli. Maksud asli ni dia sentiasa ada. Kok mana keadaan pun dia akan ada sukun tu. Tak boleh hilang. Okey, dalam satu huruf dan disertai pula dengan idgham. Tadi saya cakap kan, ada idgham, ada masuk. Macam mana boleh masuk lam dengan mim? Tengok ni kat sini dijelaskan. Idgham yang berlaku di sini adalah pada lafaz, bukan pada tulisan. Pada tulisan memang tak boleh masuk sebab huruf lam dengan mim makhraj dia tak sama. Lam makhraj dia hujung lidah pada belakang gusi atas. Ingat balik makhraj. Makhraj dia gusi atas kan, gigi kaki atas ni hujung lidah kat situ. Kan? Cuba kita buat al kat sini. Tu makhraj lam. Mim bibir. Kan? Jauh tu. Lidah bibir. Macam mana boleh idgham? Maknanya bukan berlaku pada huruf, tetapi berlaku pada lafaz nama huruf tu. Iaitu pada mim sukun bagi huruf pertama. Tadi lam tu kan kita eja tadi kan, lam alif mim. Jadi mim yang pertama tu adalah mim, pada lam tu mim yang bertanda sukun. Okey, satu. Bertemu dengan mim berbaris pada huruf yang kedua iaitu mim. Kan? Huruf mim kita eja mim ya mim. Mim baris bawah, ya huruf mad, kemudian mim sukun. Mim 6 harakat. Jadi mim yang pertama pada lam tu bertanda sukun dan mim yang kedua pada huruf mim tu bertanda baris bawah. Yang berbaris. Maka kat sini kita belajar kan mim mati bertemu dengan mim, apa hukum dia? Kalau kita belajar dengung tu. Mim mati bertemu dengan mim adalah idgham mithlain ataupun idgham syafawi. Idgham syafawi. Itu lebih tepatlah idgham syafawi. Sebab syafawi berkaitan dengan bibir. Mim bertemu dengan mim, idgham syafawi. Maka idgham syafawi hukum dia apa? Mesti didengungkan dua harakat dan dirapatkan bibir mulut. Lam. Tu. Jadi jenis idgham di sini ialah idgham mutamathilain. Iaitu mim bertemu dengan mim. Ataupun idgham syafawi. Kalau dalam tajwid dengung tu idgham syafawi. Sebab idgham mutamathilain ni dia boleh banyak, lam dengan lam, ra dengan ra, banyak. Apa dia idgham mutamathilain? Iaitu menggabungkan dua huruf yang serupa pada makhraj dan sifat. Dan mim dengan mim, makhraj sama, bibir, sifat pun sama, iaitu istifal, nipis. Bagaimana menggabungkan itu? Di mana huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berbaris. Digabungkan di mana huruf pertamanya bertanda sukun, iaitu mim yang pertama itu bertanda mati, dan huruf keduanya berbaris, iaitu baris di bawah. Kemudian gabungan seperti ini akan menjadikan huruf tersebut didengungkan sekadar 2 harakat. Didengungkan sekadar 2 harakat. Ini ramai yang orang kata terlepas pandang. Banyak pengalaman saya kat sini yang ramai student tak lepas, dia tak dengung, dia baca alif lam mim. Harakat tu betul dah 6, cuma tengah-tengah antara 6 dengan 6 tu dia ada dengung dua harakat. Itu adalah idgham mutamathilain ataupun idgham syafawi. Maka didengungkan sekadar 2 harakat, sama seperti dengung yang wajib ditunaikan pada idgham syafawi. Sama aja. Sebab huruf yang sama, maka hukum pun hukum yang sama. Iaitu mislain saghir.
dalam hukum mim sakinah, iaitu hukum mim mati. Kan ada 3 kan hukum mim mati. Izhar syafawi, ikhfa syafawi dengan idgham syafawi. Ini idgham syafawi. Idgham syafawi mim mati bertemu mim, ikhfa syafawi mim mati bertemu ba, izhar syafawi mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Ulang kaji balik. Ulang kaji balik. Oleh itu, huruf lam pada alif lam dibaca 6 harakat berbaris dibaca 6 harakat beserta idgham. Mana selepas baca 6 harakat tu diidghamkan dan dengung dua harakat. Tu kena ingat. Kena dengung. Apabila lam dengan mim tu nampak automatik. Tengah-tengah tu kena dengung. Tapi kalau alif lam ra janganlah dengung. Kan? Lam ra jangan dengung sebab mim mati bertemu dengan ra, kan? Kalau mim mati dengan ra, izhar syafawi. Izhar syafawi tak boleh dengung, kan? Alif lam ra. Jangan dengungkan. Lam ra. Salah. Salah. Dia mesti lam dengan mim. Nampak lam mim dengung. Tak kira lah alif lam mim ra, alif lam mim sad ataupun alif lam mim, semua tu kalau lam dengan mim dengung. Selepas kita baca lam tu 6 harakat. Okey, baik. Seterusnya, huruf yang ketiga, huruf mim. Okey, huruf mim adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi, mad yang dibacakan 6 harakat harfi, disebabkan satu huruf mukhaffaf, diringankan ataupun dia tidak mempunyai idgham. Tak ada idgham lah sebab selepas pada mim pun tak ada apa huruf dah. Nak idgham apa dia? Jadi dipanggil mukhaffaf. Dilawan. Musaqqal idgham, mukhaffaf tidak ada idgham. Okey, baik. Huruf mim ni ia mesti dibaca secara mim pada lafaz, iaitu mim. Bukan baca ma ataupun mi ataupun mu, tak boleh. Kena baca nama huruf tu, mim. Dan mi tu baca dengan kadar panjang 6 harakat. Macam lam tadi. Mi tu bukan mim. Mim. Mi tu 6 harakat. Kenapa dibaca 6 harakat? Kerana adanya huruf mad yang bertemu sukun asli dalam satu huruf dan ia tidak diidghamkan. Kalau kita eja tu mim ya mim. Mana huruf mad dia? Itu roya tu. Kan kita eja mim baris bawah ya mim. Jadi yang mana yang kena baca 6 harakat? Mi tu. Sebab apa? Sebab ada ya. Ya tu adalah huruf mad. Kemudian selepas huruf mad ada mim yang bertanda sukun ataupun bertanda mati. Maka ketika tu kena baca dengan 6 harakat. Okey, baik. Maka huruf mim pada alif lam mim dibaca 6 harakat dengan waqaf. Dan kita berhentikan pada huruf mim dengan sukun sahaja. Maknanya tidak ada idgham ataupun tidak ada dengung. Okey. Kerana tiada huruf yang perlu diidghamkan. Jangan kita dengung pula. Kan? Mim. Salah. Mentang-mentang lam tu kita dengung, kalau ni pun dengung juga lah sebab huruf mim juga ni. Tak boleh. Tak boleh. Kena jelaskan. Tidak boleh baca dengan dengung. Okey. Okey, perhatian. Dia kata kat sini, kesemua perkataan pada huruf ringkas di awal surah hukum bacaannya, kesemua perkataan pada huruf ringkas di awal surah, koma situ, ataupun huruf muqatta'ah ni, hukum bacaannya adalah seperti di atas ataupun di muka surat sebelah, termasuklah perkataan alif lam mim ra, dan juga alif lam mim sad. Bagi perkataan alif lam mim ra, huruf ra dibaca secara mad asli dengan 2 harakat. Tidak ada dengung. Sebab mim mati bertemu dengan ra. Maka mim tu tidak ada dengung dan ra tu baca dengan
dua rakaat. Kerana apa dibaca dua rakaat? Kerana pada lafaz ni ia dieja dengan ra. Okey, ra alif. Itu sebabnya dibaca dengan dua harakat. Dan bagi perkataan alif lam mim sad, huruf sad pula dibaca dengan lafaz sad dengan 6 harakat. Kenapa dibaca dengan 6 harakat? Sebab sad tu dia ada syarat untuk dibaca dengan 6 harakat, iaitu ada huruf mad, alif, dan juga ada huruf dal yang bertanda sukun. Cuma untuk huruf sad ni kena ingat, huruf dal yang sukun adalah huruf apa? Huruf dal yang bertanda sukun. Huruf qalqalah. Kena lantunkan. Ada 5 huruf qalqalah. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi dal huruf qalqalah. Jadi bila sebut sad 6 harakat kan? Sad. Ada bunyi d tu. Iaitu huruf qalqalah. Okey, jom kita praktis. Alif lam mim ra. Okey, alif baca alif tak ada harakat, lam 6 harakat, kemudian ada dengung 2 harakat. Kemudian mim 6 harakat. Lepas tu tidak ada dengung. Tak ada dengung tak ada dengung, tak ada idgham. Kemudian ra 2 harakat. Okey, sekali lagi alif tak ada harakat, lam 6 harakat, dengung, kemudian dengung 2 harakat, kemudian mim 6 harakat, kemudian ra 2 harakat. Alif lam mim ra. makin pendek. Mungkin nafas pendek Ustaz. Baru lepas makan lemang tadi. Tak boleh nak panjang. Okey. Tadi lam tadi dah okey dah. Cantik dah lam. Mim dengung tu. Saya dengar ada yang tak dengung. Itu lam mim. Sepatutnya kena ada dengung 2 harakat. Kemudian mim tu jadi 5 harakat dah. Mim dah dia kena 6 juga. Kena sama dengan lam. Jadi macam mana kena tentukan? Gunakan jari kita untuk kawal dia punya kadar harakat tu. Jangan terlampau laju, jangan terlampau laju ataupun terlampau perlahan sangat. Sederhanalah. Sederhana. Tapi semua tu ikut kelajuan kita lah. Kalau kita baca Al-Quran tu laju, jadi dia punya harakat dia pun laju jugalah. Tapi kalau kita baca sederhana, jadi harakat dia sederhana. Tak boleh laju. Okey, baik. Kemudian, kita satu lagi. Yang ini panjang sikit. Lam dah 6 harakat. Mim dah 6 harakat. Sad 6 harakat lagi. Ada 18 harakat. Campungan dengung 2 harakat. 20 harakat. Jadi kalau boleh, tuan-tuan perempuan tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Okey, kita baca. Alif lam mim sad. Alhamdulillah. Ni okey sikit. Alhamdulillah. Okey. Begitulah cara bacaan dia. Jadi kena ingatlah macam sad tu kena ada qalqalah. Kemudian kalau bertemu lam dengan mim tu ada apa? Ada dengung kat situ. Ni ada dengung. Okey, baik. Ni. Okey, tengok seterusnya. Okey, tetapi bagi alif lam mim pada awal surah Ali Imran. Ali Imran. Ini Ali jangan macam Ali. Ni Ali. Ali dekat sini maksudnya keluarga Keluarga. Jangan macam Ali.
Ali Imran. Ni special sikit. Special sikit. Tapi asal dia sama. Cuma dia penguraian tu dia lebih detail lagi. Okey. Dia berkaitan dengan huruf mim dengan selepas dia tu, iaitu lafaz jalalah Allah tu. Okey, huruf mim di sini harus dibaca dengan 3 cara seperti berikut. Mim pada lam mim tu alif lam mim. Jadi huruf mim tu ada 3 cara, sorry. Yang pertama, jika memilih untuk wakaf, kita berhenti. Itu biasa yang kita bacalah, kan? Mim. Itu biasa. Maka ia hendaklah diwakafkan dengan 6 harakat, iaitu mad lazim harfi mukhaffaf berserta sukun saja. Itu dia biasa. Kita baca dengan 6 harakat. Itu yang pertama. Itu yang biasa yang kita baca. Sebenarnya dia ada 2 lagi cara. Cara yang kedua, jika kita memilih untuk wasal, kita nak sambung. Mim dengan lafaz Allah tu kita nak sambung. Maka harus wasal dengan melafazkan mim dengan 2 harakat. Boleh baca mim dengan 2 harakat. 2 harakat. Tapi kena ingat. Dia tak boleh baca mim, tak boleh. Tak boleh baca mim, tak boleh. Kemudian disambungkan bacaannya dengan Allah yang terdapat padanya hamzah wasal. Hamzah wasal yang alif dia ada tanda macam berudu tu, kita panggil hamzah wasal, dengan membariskan mim yang sukun tu kepada baris di atas ataupun baris fathah. Jadi kita baca mima. Mimallah. Kena baca macam tu. Mimallah. Kena baca mima, jangan baca mim Allah, tak boleh. Itu dia baca alif lam mim Allah, tak boleh. Dia baca mim Allah. Kalau nak wasal. Okey, nak wasal. Ni kalau ada imam baca ni jangan marahlah. Betul dah tu. Betul dah. Jangan imam lepas bagi salam boleh imam baca ni. Saya belajar lain. Sebenarnya betul. Okay. Jadi baca mim Allah. Contohnya alif lam mim Allah. Terus. Terus. Ini bagi contohlah, kan. Terus sampai habis Al-Qayyum tu. Okay, hal ini sama seperti keadaan mad arid li sukun. Kan? Sebab mad arid li sukun kalau wasal dia baca 2 harakat. Dia baca dengan 2 harakat mad arid li sukun. Kalau wakaf dia boleh baca 2, 4 ataupun 6. Dia kiaskan sama dengan mad arid li sukun. Yang mana apabila wasal harus dibaca dengan 2 harakat. Bukan harus ni kalau mad arid li sukun tu mesti baca 2, tak bukan harus, mesti baca 2 sebab itu mad asli. Ni mungkin harus pada yang huruf mim, huruf muqatta'ah ni. Okey, baik. Jadi kenapa baca mima? Kenapa baris atas? Tak boleh ke baca mimullah ataupun mimillah? Kan? Kenapa? Kenapa baris atas? Ini jawapan dia. Okey, lafaz jalalah itu pada asalnya mesti dibaca dengan tafkhim. Dibaca dengan tebal. Sebab apa? Kerana hendak mentafkhimkan maksud perkataan Allah itu sendiri. Untuk kita menebalkan perkataan Allah. Kan? Kalau kita waqaf alif lam mim, kemudian kita mulakan dengan lafaz jalalah tu, kita akan baca Allah. Kan? Kan? Baris fathah. Sebab apa baris fathah? Sebab alif lam. Di awal baca dengan Dan juga satu lagi, apabila baris atas pada lafaz jalalah kita akan baca dengan tafkhim, tebal. Allah, baca Allah, bukan la. Kita tak baca Allah. Allah dalam qiraat kita lah. Qiraat kita baca Allah, kita baca Allah, la tebal.
Justru itu baris fathah dipakai. Maka ketika itu apabila pada permulaan lafaz jalalah tu kita baca dengan baris fathah, Allah beri atas kan? Allah, kita baca illa ataupun Allah tak baca. Kita baca a. Maka untuk menyambungkan baris fathah digunakan untuk menyambungkan dua sukun pada huruf mim dan alif. Iaitu hamzah wasal nu pada lafaz jalalah. Tu sebab mim tu baris di atas mim Allah. Okey, mim Allah. Sebab apa lagi digunakan alif? Kerana fathah pada adalah asal dalam menebalkan, iaitu mentafkhimkan sebutan lafaz jalalah Allah tu. Kita baca dengan Allah, kita tak baca dengan illah ataupun Allah. Maka mim pun ikut sama baris atas. Mim Allah. Okey, itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, jika memilih untuk wasal juga. Kita nak wasal juga. Harus juga diwasalkan dengan melafaz mim dengan 6 harakat. Tadi 2 harakat. Kan? Ini saya nak baca wasal, saya pun nak baca 6 harakat. Boleh ke? Boleh. Boleh. Kemudian disambungkan bacaan mim Allah. Boleh. Dengan membaris fathah mim. Tapi mim baris fathah tu kekal. Masih lagi baris atas, tak boleh tukar. Jangan tukar. Dia tak boleh sukun, tak boleh baris bawah, tak boleh baris depan. Dia mesti baris atas kalau kita nak wasalkan mim dengan lafaz jalalah tu, lafaz Allah. Keharusan dipanjangkan mim dengan 6 harakat adalah bertepatan dengan asal pemanjangan mim. Kenapa boleh 6 harakat? Sebab asal pemanjangan mim sebagai mad lazim harfi yang kesemuanya dibaca dengan 6 harakat. Sebab itu boleh 6 harakat sebab dia adalah asalnya mad harfi, mad lazim harfi yang dibaca 6 harakat. Dan kenapa boleh baca 2 harakat? Sebab seperti mad arid li sukun. Apabila wasal dibaca dengan 2 harakat. Okey, baik. Dan kita buat latihan terakhir. Kita baca alif lam mim. Kaedah yang kedua. Kaedah kedua, alif lam 6 harakat. Mim baca 2 harakat, mima 2 harakat, mim Allahu la ilaha illahu. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Alhamdulillah. Jadi itu khas untuk surah Ali Imran sahaja. Surah lain jangan buat. Jangan buat. Jangan alif lam surah Al-Baqarah buat juga, jangan Jangan waktu tahlil buat, jangan buat. Tak boleh. Yang ni untuk surah Ali Imran sahaja tanda. Okey, baik. Jadi alhamdulillah kita dah masuk contoh yang pertama. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita tengok contoh yang kedua pula. Dia masih lagi ada dengung tapi huruf lain pula. Dia bukan lam mim pula, huruf lain. Jadi huruf Qur'an ni ada yang ada dengung, ada yang tak ada dengung. Jadi yang kita kena tahu yang ada dengung ni, sebab biasanya ada dengung ni banyak kita tersilap. Kita tak dengungkan. Itu pada contoh yang kedua pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi apa yang baiknya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita akhiri baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, kami kurniakan kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan di akhirat, dan masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus mutam hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, sahabat kami, guru-guru kami, murid-murid kami dan seluruh umat Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.